Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 13 akan membentangkan tugasan kumpulan kami yang bertajuk Analisis Konsep Rushdien, iaitu pemahaman dalam puisi Neue Liebe, Neues Leben dan Auf dem See daripada kumpulan puisi Goethe Gedichte in zeitlicher Folge karya oleh Johann Wolfgang von Goethe, iaitu Hermeneutik der Zeit, iaitu puisi daripada Jerman. Dan maafkan saya kalau sebutan Jerman saya tadi itu salah, dan anda boleh tengok kami punya tajuk tugasan kumpulan kami ini di slide belakang saya ni. Jadi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Jadi saya sendiri Najah Rashid dan ahli yang lain ialah Gerald Johannes, Jeremy Emmanuel, Sabila Aqua dan Yapkin Diati. Baiklah, sebagai pengenalan, kesusasteraan antarabangsa bermaksud penulisan yang meluas di luar sempadan negara asal. Kesusasteraan antarabangsa harus berbicara kepada orang yang mempunyai lebih daripada satu kewarganegaraan. Malah buku-buku yang sangat dipengaruhi oleh negara asal boleh meningkat menjadi kesusasteraan jika mengandungi wawasan tentang sifat manusia yang melampaui sempadan. Kesusasteraan Jerman pula terdiri daripada kerja-kerja bertulis daripada bangsa berbahasa Jerman di tengah Eropah. Ia telah berkongsi nasib politik dan sejarah Jerman, pemecahan dan penghentian. Jerman tidak menjadi negara bangsa moden hingga tahun 1871 dan sejarah sebelumnya dari berbagai negara Jerman ditandai dengan peperangan, pergolakan agama dan zaman kemerosotan ekonomi. Perkembangan terpecah-pecah itu ini membezakan sastra Jerman daripada literatur nasional Perancis dan Inggeris. Misalnya yang menikmati kecemerlangan tanpa henti dari zaman pertengahan hingga era moden. Walaupun begitu, sastra Jerman ini telah mengalami 3 zaman kehebatan, iaitu zaman pertengahan yang tinggi pada tahun 1160 sehingga 1230, pergantian abad ke-18 hingga ke-19 itu zaman Goethe, dan pergantian abad ke-19 hingga ke-20. Jadi kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep Rushdien, hermeneutik Wilhelm Dilthey daripada puisi Neue Liebe, Neues Leben dan Auf dem See oleh karya Johann Wolfgang itu tadi. Data dianalisis dengan menggunakan kaedah pembacaan dan catat. Hasil daripada penelitian dalam kedua-dua puisi tersebut menunjukkan konsep Rushdien dalam puisi Neue Liebe, Neues Leben ini digambarkan kebingungan dan perubahan hidup Goethe terhadap sang kekasihnya yang digambarkan oleh Ich, iaitu aku, dan keinginan kebebasan Goethe dari sang kekasih yang digambarkan oleh Ich, iaitu aku itu tadi. Manakala dalam puisi Auf dem See pula meliputi konflik kehidupan batin Goethe yang digambarkan oleh Ich, iaitu aku tadi, dan pemikiran Goethe tentang kehidupan yang digambarkan oleh Ich itu. Jadi Ich di sini bermaksud aku. Jadi untuk analisis seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk pembentangan yang seterusnya. Seterusnya saya akan menyambung bahagian seterusnya, iaitu biodata bagi penulis karya-karya ini. Nama beliau yang sebenar ialah Johann Wolfgang von Goethe. Beliau merupakan seorang penyair, penulis naskah, novelis ilmuwan, negarawan, sutradara teater dan kritikus. Johann Wolfgang von Goethe dianggap sebagai sastrawan terbesar Jerman di era moden. Karya-karya Goethe bermula dari lirik, puisi, novel, naskah pertunjukan drama dan pelbagai bentuk karya yang lain. Terdapat lebih dari 10,000 karya tulisan
dan ditambah hampir 3,000 gambar yang dibuat God dan masih tersimpan hingga saat ini. Berkat karya-karyanya, God disebut sebagai salah seorang seniman sastra Jerman yang pengaruhnya dapat dirasakan sehingga ke seluruh Eropah, bahkan dunia. Tulisannya telah menjadi sumber inspirasi dalam bidang muzik, drama, dan puisi. Bahkan seorang tokoh, yaitu Charles Darwin, pernah terinspirasi oleh karya God. Beliau lahir di Frankfurt, negara bahagian Hessen, Jerman pada 28 Ogos 1749. God adalah anak pertama dari pasangan Johann Caspar God, seorang ahli peguam, cendekiawan, pencinta seni, dan orang yang kaya raya, dengan Katerina Elizabeth Texter. God memiliki 7 adik, namun hanya seorang adik perempuan bernama Cornelia Frederica Christiana yang masih bertahan hidup. God tidak pernah merasakan sekolah di sekolah biasa, kerana masa kecil dia belajar daripada guru persendirian ataupun belajar secara terus daripada ayahnya. Hal tersebut membuatkan God dekat dengan ayahnya, termasuk dalam kegemarannya terhadap seni sastra. Karya-karya dari Friedrich Gottlieb Klopstock dan Homer merupakan yang paling disukainya kerana dia mengikut ayah. God juga mempelajari ilmu undang-undang dan masuk ke Universiti Leipzig pada tahun 1765 hingga 1768. Pada 1767, dia menerbitkan buku kumpulan puisi pertamanya yang berjudul Annette, yang dipersembahkan untuk perempuan yang dikaguminya semasa masih berada di universiti. Namun setelah setahun berselang, sang ayah memerintahkannya untuk kembali ke Frankfurt kerana God mengalami sakit dan pendidikannya tidak berjalan dengan baik. Pada tahun 1770, God kembali melanjutkan pendidikan undang-undang ataupun pendidikan hukum di kota Strasbourg hingga lulus dan mendapat gelaran Licentiatus Juris yang diberikan kepadanya. Semasa berkuliah di Strasbourg, God berkenalan dengan Johann Gottfried Herder, seorang pakar teologi, falsafah, budayawan dan pengkritik seni yang cukup dikenali pada masa itu. Dari Herder, God belajar tentang keberagaman dunia sastra, mulai dari genre hingga sastra negara-negara lain. Semasa usia 22 tahun, God kembali ke Frankfurt dan memulakan kerjaya sebagai seorang pengacara. Dia pun mula berkenalan dengan sastrawan dan budayawan lain. Pada 1773, God menulis drama Wolfgang Berlichingen yang didasarkan pada kisah seorang tokoh sejarah pada abad ke-16. Drama itu meraih kejayaan dan dianggap sebagai revolusi dalam dunia sastra Jerman. Tahun 1775, God pindah ke Weimar dan mendapat tawaran untuk bekerja sebagai pegawai daripada Karl August, iaitu seorang bangsawan yang berkuasa di Weimar Sachsen. Sejak itu, dia pun menjadi sibuk dengan tugas kenegaraannya dan berkat kerja kerasnya, God pun diamanahkan untuk menjalankan tugas sebagai seorang Perdana Menteri dengan gelaran kebangsawanan. Disebabkan sibuk dengan tugas negara, God hanya memiliki masa yang sedikit untuk menulis puisi dan selebihnya digunakan untuk mempelajari ilmu alam dan meneliti tentang anatomi manusia. Pada tahun 1784, dia menemukan keberadaan tulang kecil pada kepala manusia. Penemuan itu telah mengejutkan para ahli anatomi
kerana semua ahli anatomi menyangka bahawa tulang tersebut dianggap hanya ditemukan hanya di haiwan sahaja. Tahun 1786, God mengajukan cuti kepada Carl August untuk pergi ke Itali yang ingin dikunjunginya. Selama waktu 2 tahun, seterusnya God mempelajari kesenian dan arsitektur klasik daripada zaman Romawi dan Yunani serta Renaissance. Di Italia ataupun di Itali, God dapat menyambung semula hobinya untuk menulis karya yang sangat banyak, antaranya Epic Aus Tauris Iphigenia di Semenanjung Tauris, drama Egmont, drama sejarah Torquato dan kumpulan puisi Eligi Roma. Pada tahun 1788, God kembali ke Weimar dan kembali menjalankan tugas-tugasnya sebagai pegawai di pejabat negara. Di akhir tahun 1792, God terlibat dalam Perang Valmy dan mendampingi Carl August selama penjajahan Perancis yang gagal. Dia bertugas sebagai pengamat militer dan mendokumentasikan masa-masa perang dalam karyanya. Tahun 1794, God bertemu dengan Friedrich von Schiller yang menjadi teman baiknya. Bersama-sama mereka menghasilkan karya kumpulan epigram berjudul Sinen and Tabula Motive. God dan Schiller merupakan kemuncak zaman klasik Jerman yang disebut klasik Weimar, sehingga Schiller meninggal pada tahun 1805. Pada 1806, God memutuskan untuk menetap di Weimar bersama dengan Christian Wolters dan anak mereka Julius August Walter von Gott. Kemudian Christian meninggal dunia. God menghabiskan kehidupannya bersama anak dan menantunya di Weimar. Dia kemudian kembali semula menulis dan menghasilkan karya-karya autobiografi dirinya yang diberi judul Die Chang Wahrheit, iaitu fiksi dan kebenaran, kumpulan puisi West Olister Diwan Baltimore dan Faust, salah satu drama panjang terpenting dalam dunia sastra. Tahun 1822, God mengalami serangan jantung dan kesihatannya semakin terjejas. Pada tahun 1828, Hergos Carl August, rakan kepada God, meninggal dunia. Pada 2 tahun seterusnya, pada bulan Ogos, anak God meninggal dalam perjalanan ke Itali. Kehilangan anaknya membuatkan kesihatan God semakin buruk. Dia mengalami kesepian sehingga semakin sakit. Pada Mac 1832, dia kembali mengalami serangan jantung kali kedua dan mengidap jangkitan paru-paru, dan akhirnya God meninggal dunia di Weimar dan dikuburkan di samping makam sahabatnya Friedrich Schiller pada 22 Mac 1832. Akan menyambung pembukaan yaitu terjemahan puisi Auf dem See kepada bahasa Melayu yang merupakan puisi dalam bahasa Jerman telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, iaitu Di Danau. Okey, sajaknya berbunyi, dan makanan segar darah baharu. Kuhisap dari dunia bebas, betapa alam ini manis dan baik, yang merengkuh dadaku. Gelombang mengayun perahu kami, mengikuti irama dayung, dan gunung-gunung berselimut awan menjulang ke langit, menemui langkah kita. Mataku, mengapa kau tertunduk? Mimpi-mimpi emas, akankah kalian kembali? Hanya kau mimpi, meskipun kau emas. Di sini juga ada cinta dan kehidupan. Berkedip di atas gelombang, ribuan bintang yang mengambang, menegak kabut lembut di sekeliling pergunungan yang jauh menjulang. Angin pagi bergerak di sekitar teluk gelap, dan di danau tercermin buah yang matang. Itu merupakan translasi bagi puisi Auf dem See yang asalnya bahasa Jerman yang telah diterjemahkan di dalam bahasa Melayu, iaitu menjadi
puisi di danau. Oke, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Rohayati dan rekan-rekan sekalian. Saya bersama rakan saya yang kini akan menunjukkan dapatan kajian daripada tugasan kumpulan kami ini, itu mengenai konsep pemahaman ataupun dalam bahasa Jerman iaitu Verstehen, di mana konsep tersebut dipelopori oleh Hermeneutik Dilthey. Baik, sebelum saya akan meneruskan lagi pembincangan untuk bahagian saya, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai konsep Verstehen ataupun pemahaman ini. Baiklah, konsep Verstehen yang diperkenalkan atau dipelopori oleh Hermeneutik Dilthey ini adalah mengenai kita hendak mencari apakah maksud sebenar ataupun perkara yang ingin disampaikan oleh sesebuah pengarang tersebut. Bukan saja dalam puisi, seperti mana dalam tugasan kami ini, ia juga digunakan untuk mencari makna ataupun perkara yang hendak disampaikan melalui pelbagai karya sastra yang lain. Seperti sajak terutamanya, novel, cerpen maupun drama. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan untuk bahagian dapatan saya, iaitu puisi pertama yang dihasilkan oleh Goethe, iaitu puisi Neue Neues Leben. Anda pun telah tahu mengenai secara isi kandungan bukan saja puisi ini, juga puisi yang lagi satu iaitu Auf den See, seperti mana yang telah dibentangkan oleh Jeremy sebentar tadi. Baiklah, untuk puisi Neues Leben melalui konsep Verstehen ataupun konsep pemahaman, terdapat dua perkara yang dibangkitkan oleh Goethe dalam penulisan puisi beliau. Yang pertama adalah mengenai kebingungan atas perubahan hidup Goethe terhadap sang kekasih ataupun kekasih hati dia yang digambarkan oleh ik ataupun aku dalam puisi Neues Leben. Mengenai kebingungan terhadap sang kekasih. Yang kedua adalah mengenai keinginan kebebasan Goethe dari sang kekasih yang digambarkan oleh ik dalam puisi Neues Leben. Jadi ada dua keyword ataupun dua kunci utama yang disampaikan, iaitu yang pertama mengenai kebingungan dan kedua keinginan untuk bebas ataupun keinginan kebebasan. Baiklah, yang saya akan terangkan ataupun sampaikan mengenai kedua-dua perkara tersebut yang menjadi tema kepada puisi Neues Leben yang dihasilkan oleh Goethe. Yang pertama mengenai kebingungan atas perubahan hidup Johann ataupun Goethe terhadap sang kekasih yang digambarkan oleh ik, di mana ik itu digambar mengenai dirinya sendiri, yang menulis puisi tersebutlah. Puisi ini ada mengungkapkan mengenai keadaan batin ataupun keadaan emosi pada masa tersebut oleh ik yang labil. Labil itu dimaksudkan mengenai situasi di mana seorang itu tidak boleh menerima atau terkejut ataupun bingung atas perubahan sikap yang digambarkan ataupun yang ditunjukkan oleh seseorang yang terdekat dengan hidup dia ataupun terdekat dengan peribadi dia. Ada dibuktikan dalam baris pertama puisi tersebut, iaitu Herz, mein Herz, was soll das geben? Ataupun dalam bahasa Melayunya ialah hati-hatiku, ada apa denganmu? Jadi rangkap baris tersebut mengenai kebingungan ataupun dalam bahasa Inggeris dia merasa sangat keras dengan sang kekasih punya sikap ataupun sikap yang digambarkan oleh kekasih tersebut yang tiba-tiba berubah daripada dulu yang saat pertama kali dia jumpa, hari ini dia berasa sangat, orang kata tu, terkejutlah sebab tiba-tiba dia boleh berubah. Saya harap anda boleh dapat memahami apa yang saya sampaikan. Jadi perasaan tersebut dia mengalami kebingungan ataupun dia berasa sangat labil, dan itu telah digambarkan melalui puisi tersebut pada baris yang pertama.
Seterusnya yang kedua ialah keinginan kebebasan Goethe dari sang kekasih yang digambarkan oleh Ik, di mana Ik ialah Goethe dalam puisi Newly Newsleven. Okey, terdapat ungkapan keinginan Ik untuk melarikan diri dari sang kekasih. Okey, apa yang dimaksudkan ialah dia ingin keluar daripada kehidupan dia bersama dengan sang kekasih tersebut, di mana dia tidak tahan lagi dengan sikap sang kekasih. Mungkin bermasa itu dia sangat dia mungkin curang ataupun dia marah-marah terhadap Ik. Okey, jadi dalam beberapa baris puisi tersebut ada digambarkan mengenai situasi yang dialami. Okey, pada baris puisi tersebut iaitu Will Ik reis min hier in Sihen, ataupun dalam bahasa Melayunya ialah ingin aku segera menjauh darinya. Okay. Zili ke-13 ataupun baris ke-13 iaitu Mich inhamen in inflahen. Dalam bahasa Melayunya iaitu memberanikan diri, melarikan diri darinya. Dan zili ke-14 ataupun baris yang ke-14 iaitu Liebe lab mit los, ataupun dalam bahasa Melayunya ialah cinta-cinta biarkan aku pergi. Dan juga ada digambarkan melalui baris yang baris ke-24. Jadi itu adalah dua perkara yang disampaikan oleh Goethe. Okay, yang pertama kebingungan atas perubahan hidup oleh beliau terhadap sang kekasih yang digambarkan oleh diri dia sendiri iaitu Ik, dan kedua iaitu mengenai keinginan kebebasan dari sang kekasih yang digambarkan oleh Ik dalam puisi Newly Newsleven. Jadi itu saja untuk bagian dapatan kajian saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada rakan saya seterusnya untuk menjelaskan mengenai konsep Verstehen dalam puisi Auflings. Baiklah, seterusnya analisis konsep Verstehen, pemahaman yang terdapat dalam puisi Newly Newsleven. Baiklah, yang pertama ialah kebingungan atas perubahan hidup John Wolfgang von Goethe terhadap sang kekasih yang digambarkan oleh Ich, aku, dalam puisi Newly Newsleven. Baiklah, dalam puisi ini dia mengungkapkan keadaan batin Ich, yaitu aku, yang labil. Hal ini dapat kita lihat pada baris yang pertama, di mana puisi ini mengatakan Herz, mein Herz, wo soll das geben, yang membawa maksud kepada hatiku, ada apa denganmu. Baiklah, kita akan masuk kepada analisis yang kedua, yaitu tentang keinginan kebebasan Goethe dari sang kekasih yang digambarkan oleh Ich dalam puisi Newly Newsleven. Dalam puisi ini terdapat ungkapan keinginan Ich, yaitu aku, untuk melarikan diri dari sang kekasih. Contohnya kita dapat lihat pada zili ke-13. Will Ich reis mich in Sihen, yang bermaksud kepada ingin aku segera menjauh darinya. Kita juga dapat lihat pada zili ke-14 itu mich inhamen in inflahen, yang bermaksud kepada memberanikan diri, melarikan diri daripadanya. Dan juga pada baris ke-24 yaitu Lebe mislos, yang membawa maksud kepada cinta, biarkan aku pergi. Berdasarkan pada contoh ketiga-tiga contoh yang diberi, kita dapat simpulkan bahawa dalam puisi ini terdapat keinginan Ich lah, dia ingin melarikan diri daripada kekasihnya. Baiklah, seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Baiklah, sudah tiba giliran saya untuk menyimpulkan secara keseluruhannya perbentangan pada hari ini.
Sebagai sebuah bentuk ungkapan perasaan dan pemikiran dari seorang penyair, sudah pasti puisi itu akan menjadi salah satu alternatif yang paling penting dalam mengutarakan pemikiran, keinginan dan juga kreativiti untuk mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Setiap puisi itu pastinya memiliki ciri khas atau karakter dalam mewakili setiap pemikiran penyair yang berasal dari sebuah kejadian ataupun situasi keadaan yang mencerminkan dalam pelbagai sudut kehidupan. Misalnya, dari kehidupan masyarakat pada ketika itu yang tentunya dihadirkan dengan pelbagai peristiwa yang kompleks. Konsep Illitness iaitu dunia pengalaman batin yang terdapat dalam puisi Neolin, Neoleben dan Aflemsi dan karya Johann Wolfgang von Goethe, dan kedua buah puisi ini diciptakan oleh beliau kerana mempunyai penciptaan latar belakang yang sama, sehingga konsep Illitness ini dalam kedua puisi ini turut mempunyai persamaan. Konsep Illitness dalam puisi Neolin, Neoleben dan Aflemsi ini terdiri dari Illitness, iaitu dunia pengalaman batin Johann Wolfgang von Goethe. Pada tahun 1774 sehingga 1775, Johann Wolfgang von Goethe ini menjalinkan hubungan percintaan dengan Elizabeth Lily Schramm. Namun, Goethe melarikan diri dari Elizabeth kerana pertunangannya tidak direstui oleh ibu bapa mereka. Pengalaman hidup Johann Wolfgang von Goethe ini berpengaruh dalam latar belakang sehingga terciptanya puisi Neolin, Neoleben dan Aflemsi ini, kerana Johann Wolfgang von Goethe ini adalah sebagai pencipta puisi tersebut. Akhir sekali, hasil penelitian yang dilakukan ke atas puisi ini sememangnya dapat digunakan oleh pelajar-pelajar dalam proses pembelajaran bahasa Jerman di mana institusi pendidikan yang ada. Sebagai contoh, puisi Neolin, Neoleben dan Aflemsi juga dapat dijadikan sebagai salah satu contoh dalam mengajarkan pelajar dengan keterampilan struktural. Harapannya, dengan penelitian terhadap puisi Neolin, Neoleben dan Aflemsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan para pembaca dan dapat menambah rujukan kepada mahasiswa-mahasiswi dalam bidang pendidikan, terutamanya dalam bidang bahasa Jerman yang meneliti bidang kesusastraan dunia. Dengan ini saya akhiri pembentangan pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.